Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari saya ucapkan kepada semua. Sebelum memulakan majlis mesyuarat kita dengan lebih lanjut, marilah kita memulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ketua jabatan yang menghadiri majlis mesyuarat kita pada hari ini. Terlebih dahulu, saya berasa amat teruja dan berbesar hati kerana semua dapat hadir ke majlis mesyuarat kita pada hari ini. Saya juga nak ingatkan kepada semua agar libatkan diri secara aktif bagi kita sama-sama mencapai matlamat dan objektif mesyuarat kita pada hari ini. Dan saya juga ingin mengingatkan kepada anda semua agar ataupun untuk mematuhi semua peraturan-peraturan semasa mesyuarat dan jagalah percakapan menggunakan kosakata yang sopan santun dan tidak menggurus hati mana-mana guru-guru. Jadi, kita mulakan mesyuarat kita dengan Jabatan Kaunseling untuk mengutarakan ataupun mengatakan isu-isu berkenaan sekolah kita mahupun daripada pelajar mahupun guru-guru dan segala isu berkaitan Jabatan Kaunseling. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengetua dan yang dihormati rakan-rakan seperjuangan saya. Jabatan Kaunseling pada mesyuarat kali ini ingin membincangkan tentang kenapa pelajar SPM tidak ingin sambung pembelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi. Ingin saya ingatkan bahawa pada tahun 2022 Malaysia telah mengalami pengurangan hampir 50% yang di mana pelajar tidak ingin sambung belajar ke peringkat yang lebih tertinggi. Namun dengan hal yang demikian, kita dapat menganggarkan bahawa pada tahun 2023 juga akan mengalami sesuatu isu yang sama, malah akan menjadi lebih teruk. Okay. Setelah saya membuat kajian selama 2-3 tahun ini, saya mendapati bahawa punca utama yang menjadikan pelajar tidak ingin sambung belajar ke tahap yang tinggi adalah tahap pendapatan ahli keluarga mereka. Seperti mana yang kita tahu bahawa di Malaysia mempunyai tahap-tahap pendapatan keluarga mereka. Sebagai contoh, B40 bawah daripada RM4,850 sebulan pendapatan mereka. Untuk M40 pula 4,851 hingga 10,970. Dan bagi T20 pula lebih daripada 10,970. Jika kita lihat daripada data-data yang kita perolehi ini, bahawa di sekolah SMK Cempaka ini hampir 80% pelajar di sekolah kita adalah golongan B40, manakala M40 pula 15% dan T20 pula adalah 5%. Jadi secara tidak langsung, apabila seseorang pelajar itu ingin menyambung ke tahap yang lebih tinggi, mereka memerlukan kos yang sangat tinggi bagi membiayai yuran-yuran universiti-universiti. Secara tidak langsung, mereka yang berada dalam golongan B40 ini tidak mampu untuk membayar yuran yang hampir mencecah 4 ke 5 angka tersebut. Mereka juga berfikir bahawa menyambung pelajaran ini adalah satu bebanan bagi mereka kerana mereka akan menanggung hutang yang sangat tinggi apabila selesai mendapat ijazah sarjana muda ataupun sebagainya. Jadi, dengan pendapatan keluarga yang kurang seimbang, mereka membuat keputusan bahawa tidak menyambungkan pembelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi. Okey, punca seterusnya di sekolah kita yang ketara yang dapat saya lihat daripada tahun 2020 sehingga 2023 adalah tahap pencapaian tidak mencapai sasaran permintaan universiti. Ini adalah antara punca yang terbesar juga di sekolah kita. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti mana yang kita tahu, sekolah SMK Cempaka ini adalah sekolah yang berada di pedalaman ataupun luar daripada bandar. Secara tidak langsung, yang mendaftar sekolah SMK Cempaka ini adalah pelajar-pelajar yang kurang dengan minat belajar mereka. Jadi dalam pembelajaran mereka tidak
fokuskan untuk belajar, namun mereka hanyalah bermain-main sahaja apabila datang ke sekolah. Secara tidak langsung, keputusan SPM mereka akan terjejas. Hal ini, keputusan SPM sangatlah penting untuk memasuki ke institusi-institusi, universiti ataupun kampus-kampus, kerana universiti, kampus-kampus ataupun institusi lazimnya akan meminta pencapaian yang terbaik dan cemerlang untuk memasuki ke program mereka. Sebagai contoh, institusi pendidikan guru, kita telah tahu bahawa sekurang-kurangnya memerlukan pencapaian keputusan SPM 5A. Jadi di SMK Cempaka, kita dapat rekodkan pada tahun 2022 seramai 10 orang sahaja yang mendapat 5A. Jadi secara tidak langsung, pelajar SPM pada tahun 2022 tersebut ramai yang masih tidak melanjutkan pembelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah berdasarkan apa yang saya soal selidik di sini, saya dapati bahawa sifat pelajar yang tidak minat untuk menuntut ilmu. Ini adalah perkara yang biasa dalam pelajar-pelajar di luar bandar. Hal ini kerana mereka tidak membuka minda mereka ke masa hadapan bahawa kerjaya adalah sangat penting bagi kehidupan untuk keluarga mereka akan datang. Untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam pendidikan, mereka perlulah minat dalam belajar ilmu-ilmu yang berada di sekolah maupun di mana-mana. Seperti mana yang kita tahu bahawa menuntut ilmu adalah perkara yang wajib dalam agama Islam. Sebagai contoh, pelajar sekarang, sifat mereka yang tidak minat kepada ilmu, mereka terpaksa datang ke sekolah kerana mereka tidak ingin dimarahi oleh ibu bapa mereka. Jadi dengan situasi begitu, secara tidak langsung mereka datang ke sekolah hanyalah untuk bermain, bukan untuk belajar. Kesannya ilmu-ilmu yang diberi oleh guru-guru tidak dapat diserap dan diguna pakai oleh para pelajar. Okay, itu saja laporan daripada saya yang saya dapat ketengahkan kepada mesyuarat kali ini. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada Jabatan Kaunseling atas isu-isu yang diutarakan oleh Jabatan Kaunseling, di mana yang mereka utarakan berkenaan hala tuju pelajar lepasan SPM daripada sekolah kita, ke mana arah mereka untuk menyambung pelajaran. Baik, seterusnya kita pergi kepada Jabatan Asrama, di mana iaitu Ketua Warden bagi mengutarakan isu-isu berkenaan pelajar-pelajar di asrama. Persilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengetua dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Sebagai Ketua Warden, hari ini saya ingin mengutarakan masalah yang sekolah kita tengah hadapi sekarang, iaitu para pelajar yang tidak mahu menetap di asrama. Untuk pengetahuan semua, pelajar di sekolah kita adalah seramai 990 orang. Oh, maafkan saya, 957 orang. Maaf, 997 orang. Akan tetapi, hanya 150 orang sahaja yang menetap di asrama. Setelah saya kaji tentang masalah ini, banyak faktor yang menyebabkan pelajar kita tidak mahu menetap di asrama, seperti mereka tidak mahu melakukan kerja-kerja berat seperti membasuh baju dan sebagainya. Ini dikatakan demikian kerana mereka dilayan seperti raja ketika tinggal di rumah, di mana mereka sentiasa dibantu oleh ibu bapa dalam menguruskan diri. Selain itu, mereka mudah cepat berasa bosan apabila tinggal di asrama kerana mereka tidak dibenarkan untuk membawa gadget seperti telefon bimbit. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka terlalu obses mengenai media sosial yang semakin tular pada zaman sekarang. Antara aplikasi yang mereka sentiasa gunakan ialah TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya.
Perkara ini menyebabkan para pelajar tidak hidup dalam keadaan cergas kerana sentiasa meluangkan masa dengan gadget dan sekaligus menyebabkan mereka kurang minat untuk beriadah. Akhir sekali, faktor yang menyebabkan pelajar tidak mahu menetap di asrama adalah disebabkan tidak dapat kebenaran daripada ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana pihak ibu bapa bimbang sekiranya anak-anak mereka dibuli oleh pelajar-pelajar yang lain ketika menetap di asrama. Memang tidak dinafikanlah bahawa di asrama memang berlaku kes buli tersebut. Okey. Itu sahaja daripada saya. Itu sahaja. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Hal Ehwal Murid, iaitu Ketua Warden Cik Ashraf, atas isu-isu yang diutarakan, iaitu berkenaan dengan pelajar-pelajar yang tidak ingin menetap di asrama. Baik, seterusnya kita akan pergi dengan masalah disiplin pelajar, di mana dijemput ataupun diminta untuk teruskan mesyuarat kita, iaitu Ketua Jabatan Disiplin meneruskan mesyuarat. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengetua dan rakan seperjuangan saya yang saya hormati. Hari ini saya akan membicarakan tentang isu disiplin dalam kalangan pelajar. Sejak 2 bulan yang lepas, saya telah menerima banyak aduan dari guru-guru dan pelajar-pelajar tentang masalah disiplin yang semakin meningkat dalam kalangan pelajar. Maka, saya sebagai Ketua Jabatan Disiplin dengan rela hati telah membuat satu kajian tentang masalah disiplin di sekolah SMK Cempaka. Setelah membuat kajian, saya mendapati isu disiplin yang paling banyak dalam kalangan pelajar ialah masalah kegiatan merokok dalam kalangan pelajar. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi tentang mauduk bicara saya pada hari ini, saya akan berkongsi sedikit sebanyak isu semasa tentang kegiatan merokok dalam kalangan remaja, khususnya dalam kalangan pelajar. Berdasarkan berita harian 4 April 2023, sebuah saringan telah dijalankan terhadap 1.3 juta pelajar sekolah menengah menerusi program kesihatan oral tanpa asap rokok. Tahun lalu, kita mendapati seramai 43,019 pelajar merokok manakala Timbalan Menteri Kesihatan Mukan Isman Awang Sauni berkata bagi tempoh yang sama, hasil saringan yang dijalankan terhadap 2 juta pelajar sekolah rendah mengesan seramai 341 murid yang turut terjebak dalam perbuatan itu. Hal ini demikian kerana pelajar sekolah menganggap perbuatan merokok merupakan satu perkara yang biasa dan normal untuk dijadikan rutin dalam harian tanpa memikirkan kesan negatif terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Selain itu, mereka menganggap dengan mereka merokok akan mendapat keahlian dalam ahli kumpulannya kerana mengikut tabiat rakannya sendiri. Kenyataan ini juga turut disokong oleh Fauzani dan Triratnawati 2005, iaitu merokok merupakan salah satu cara untuk diterima oleh rakan sebaya dalam bersosial. Sebagai contoh, saya bawa seorang pelajar yang bernama Ashraf bin Mamat yang mula bergiat aktif dalam kegiatan merokok semasa tingkatan 5. Setelah dia berkawan rapat dengan Akil dan Ikhwan semasa tingkatan 4. Ini pelajar daripada sekolah kita, Ya, pada 5 cendekia. Cendekia. Okey. Saya ingatkan sekolah kita ni bebas daripada asap rokok, tapi tidak begitu macam. Tidak begitu. Setelah saya membuat kajian dengan lebih mendalam, rupanya pelajar sekolah kita banyak yang terlibat dalam kegiatan merokok. Hal ini saya dapat simpulkan bahawa mereka menganggap kita tidak mengambil cakna tentang kegiatan merokok ni. Sebab itulah sekolah kita kan berada di pedalaman. Seperti mana yang kita ketahui, setiap perkara yang berlaku pasti mempunyai faktor dan puncanya yang tersendiri. Oleh itu, kita mestilah mengetahui apakah punca-punca yang menyebabkan isu merokok dalam kalangan pelajar ini semakin berleluasa.
Jadi, saya akan membawa satu faktor yang paling dominan dalam isu merokok, iaitu faktor yang dominan dalam isu merokok, iaitu ibu bapa pada zaman ini kurang memberi perhatian terhadap kehidupan seharian anak-anak mereka. Kerana sikap ibu bapa yang endah tak endah akan keadaan anaknya akan menyebabkan anak mereka semakin bebas untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya seperti merokok kerana kesibukan ibu bapa mereka. Tanpa kita sedari, bapa yang merupakan seorang perokok juga boleh mendorong anak-anak mereka untuk merokok kerana amalan merokok telah didedahkan kepada mereka sejak mereka muda. Sebagai tamsilan, anak-anak melihat ayahnya yang sering merokok di rumah akan mendorong anak-anak untuk mencubanya bersama rakan-rakannya di sekolah. Pengaruh rakan sebaya juga merupakan salah satu faktor yang sering diketengahkan. Hal ini demikian kerana rakan merupakan individu yang paling rapat dalam kehidupan seharian kita selepas ibu bapa. Maka, pelajar sekolah lebih banyak meluangkan waktu bersama rakan-rakannya. Jadi, apabila pelajar berkawan dengan rakannya yang merokok, hal ini juga akan mendorong ia untuk merokok. Menurut pakar psikologi jiwa Damai Shah Alam Selangor, Faizan Hasnan, beliau mengatakan, pada usia muda, remaja masih mencari identiti mereka sendiri. Selain itu, mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Hal ini akan menyebabkan mereka dilihat sebagai golongan yang mudah terjebak dengan pengaruh negatif. Izharlah bahawa berkawan dengan rakan yang mempunyai afal yang negatif akan mendorong mereka ke arah yang negatif. Terima kasih saya ucapkan kepada ketua-ketua jabatan yang telah mengutarakan isu-isu berkenaan yang ada di sekolah kita. Seterusnya, bagi melengkapkan mesyuarat kita pada hari ini, wajarlah kita untuk membincangkan ataupun bagi pendapat-pendapat yang dapat kita lakukan ataupun tindakan yang perlu kita lakukan bagi mengatasi masalah-masalah yang berlaku di sekolah kita. Saya serahkan kepada Jabatan Kaunseling untuk meneruskan mesyuarat. Dipersilakan. Seperti mana punca yang telah saya kemukakan sebentar tadi, tahap pendapatan keluarga adalah faktor utama yang di mana pelajar tidak menyambungkan pembelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi. Jadi isunya adalah duit. Jadi apa yang telah saya bincangkan oleh jabatan-jabatan kaunseling juga, bahawa kita perlulah mencari sebuah inisiatif yang berkaitan duit. Jadi apa yang kami dapat, bahawa pihak sekolah boleh memberikan bantuan zakat kepada para pelajar yang ingin melanjutkan pembelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana seperti mana yang kita tahu bahawa untuk melanjutkan pembelajaran ke tahap yang lebih tinggi ini memerlukan kos yang tinggi. Jadi sedikit sebanyak apa salahnya kita hulurkan bantuan sedikit kepada para pelajar yang baru untuk masuk ke alam universiti. Jadi sebagai contoh, guru-guru boleh mengambil maklumat-maklumat pelajar yang berjaya dalam SPM, yang mendapat keputusan yang terbaik dan mendapat tawaran daripada universiti-universiti ataupun tawaran daripada kampus-kampus, institusi-institusi untuk mereka melanjutkan pembelajaran mereka dan memberikan sedikit bantuan zakat kepada mereka. Hal ini akan meringankan beban kepada mereka secara tidak langsung kepada ahli keluarga mereka juga. Minta maaf cikgu, di manakah kita nak dapatkan sumber zakat yang banyak tersebut? Setelah saya berbincang dengan jabatan-jabatan kaunseling, jadi saya membuat keputusan bahawa kita akan membuat permohonan zakat di Institut Pengajian Tinggi setiap negeri. Jadi sekiranya pelajar itu berasal daripada negeri Pahang, kita akan memohon zakat daripada negeri Pahang. Zakat negeri Pahang memberikan wang sebanyak RM1,500 kepada
pelajar baru yang ingin masuk ke alam universiti. Jadi salah satu cara untuk kita menampung duit pelajaran pelajar-pelajar lepasan SPM di sekolah kita dengan zakat inilah. Ya. Baik. Jadi seterusnya saya serahkan kepada Ketua Jabatan Disiplin untuk mengutarakan langkah-langkah ataupun cara yang mampu ataupun patut kita lakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah disiplin di sekolah kita. Terima kasih Tuan Pengetua dan rakan seperjuangan saya. Sebagaimana yang kita tahu, setiap masalah yang berlaku dalam kehidupan kita pasti mempunyai jalan penyelesaiannya dan tidak bersifat tertutup. Maka saya, seperti mana yang saya maklum sebentar tadi, ibu bapa merupakan faktor utama pelajar-pelajar terlibat dalam kegiatan merokok. Maka kita perlu melakukan satu program yang melibatkan ibu bapa. Maka setelah saya membanding bezakan dengan menggunakan kaedah pro dan kontra, saya telah menemui pelbagai langkah untuk mencegah kegiatan merokok dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, saya mencadangkan kita membuat satu mesyuarat khas bersama ibu bapa yang menekankan isu merokok yang semakin meningkat dalam kalangan pelajar sekolah menengah kebangsaan Cempaka. Dalam mesyuarat tersebut, kita juga dapat menerangkan kepada ibu bapa bahawa ibu bapa merupakan role model kepada anak-anak mereka agar mereka menjauhi segala perbuatan yang mendekatkan diri ke arah kegiatan merokok. Selain itu, ibu bapa juga perlu mendedahkan kepada anak-anak mereka tentang kesan negatif terhadap kegiatan merokok. Contohnya, seperti merokok ini akan membawa kepada penyakit kanser paru-paru, kanser mulut dan kesan negatif lain juga. Merokok juga akan menyebabkan ketagihan yang membawa mereka kepada pembaziran duit. Jadi, tegaslah bahawa ibu bapa memainkan peranan yang signifikan dalam menjaga anak-anak mereka. Minta maaf cikgu. Program yang cikgu cakap tu yang menjemput ayah-ayah, ibu bapa yang merokok, pelajar yang merokok, bagi saya program tu tidak memberi kesan langsung kepada para pelajar. Cikgu, saya dah membuat satu kajian yang agak lama dan menghabiskan masa saya yang lama untuk membuat satu program berkaitan dengan mesyuarat. Kalau nak dicakapkan begitu, sebab punca utama dia adalah mak ayah juga yang isap rokok. Jadi anak-anak mereka akan isap rokok. Jadi tujuan program ini kita dapat menerangkan. Tak ada. Saya dah lama dah dalam bidang saya jadi saya dah tengok dah yang langkah dalam saya banyak program tak dapat. Kamu semua Tolong patuhi etika masyarakat kita pada hari ini. Jikalau kamu semua tidak mampu untuk menunjukkan contoh yang baik, bagaimana dengan pelajar-pelajar sekolah kita yang inginkan kualiti guru yang betul-betul mempunyai kualiti, yang ingin memartabatkan lagi pendidikan di sekolah kita? Jikalau mesyuarat ini diketahui oleh pelajar-pelajar di mana perangai-perangai guru yang tidak bersepakat, yang menggunakan kata-kata yang lantang bersuara ataupun meninggikan suara dalam mesyuarat, sudah tentu pelajar-pelajar tidak mempercayai guru-guru mereka. Jadi, perkara sebegini saya tidak mahu lagi berlaku. Malah, cubalah untuk bekerjasama dan menggunakan kosakata yang sopan santun, yang tidak mengguris mana-mana pihak. Kerana apa? Jikalau kita mencurahkan air susu di dalam laut, manakah putih laut itu? Jadi, saya ingin tekankan kepada anda semua, bekerjasama dah dalam satu pasukan dan janganlah meninggi-ninggikan suara dan bekerjasama di mana berbincanglah dengan baik. Boleh? Boleh. Minta maaf cikgu. Maaf Tuan Ketua dan Seterusnya, bagi mengenai pelajar yang tidak mahu tinggal di asrama. ya betul. Daripada kajian yang saya dapati, ada beberapa langkah yang boleh kita lakukan bagi menarik minat pelajar untuk menetap di asrama.
Antara langkah yang kita boleh ambil adalah menganjurkan program Hari Asrama. Program ini dapat mengambil perhatian pelajar kerana pada hari tersebut kita dapat menceritakan kesan-kesan baik sekiranya tinggal di asrama. Antara kesan yang baik kita boleh sampaikan kepada para pelajar ialah mereka dapat mendapatkan silaturahim bersama dengan kawan-kawan yang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka akan menjalani rutin harian bersama dengan kawan-kawan seperti menunaikan solat di surau, mengulang kaji mata pelajaran dan sebagainya. Seterusnya, mereka dapat memupuk sikap berdikari dalam diri masing-masing. Perkara ini sebenarnya dapat mengajar mereka untuk menguruskan diri, menguruskan masa dengan lebih cekap dan bijak. Di samping itu, para murid juga dapat membina jati diri dalam diri masing-masing supaya lebih bersedia untuk menghadapi dunia luar. Asrama juga dapat memudahkan ibu bapa dalam penghantaran anak mereka ke sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa tidak perlu berulang-alik untuk menghantar anak mereka ke sekolah dari rumah pada setiap hari. Menetap di asrama juga dapat mendidik dan membimbing diri kita daripada pelbagai aspek seperti disiplin, sasiah diri dan sebagainya. Apabila tinggal di asrama juga, para murid dapat mencipta banyak kenangan bersama dengan kawan-kawan. Itu sahaja daripada saya. Ya, betul. Saya juga bersetuju dengan pilihan kita, iaitu dengan mengadakan Hari Asrama. Jadi mesyuarat seterusnya, saya ingin tekankan kepada anda semua bagaimana untuk mengadakan satu program yang dapat kita imarahkan asrama kita, iaitu menarik minat pelajar untuk memasuki asrama. Jadi saya rasa itu saja objektif mesyuarat kita pada hari ini. Saya harap kamu semua pada lepas ini dapat memberikan kerjasama dalam mesyuarat. Dan janganlah kamu semua tidak membuat persiapan sebelum mengadakan mesyuarat, di mana saya dapat lihat kamu semua ini tidak membuat persiapan yang baik dan tidak mengutarakan langkah-langkah yang lain untuk kita menyelesaikan isu-isu di sekolah kita. Namun begitu, saya juga ingin tekankan kepada guru-guru, iaitu sahabat-sahabat perjuangan saya, jagalah mental. Kerana apa? Isu berkaitan kekurangan guru di pelbagai sekolah amatlah kritikal pada mutakhir ini. Kerana kita dapat lihat sekolah-sekolah di pedalaman mempunyai masalah kekurangan guru. Jadi saya tidak mahu di kalangan kamu semua ini memohon pencen awal, diberhentikan kerja ataupun memohon berhenti kerja. Jadi jalinan harmoni yang dapat kita pupuk dalam pelajar ataupun pengurusan di sekolah kita sudah tentu dapat mengurangkan kes-kes berkenaan kekurangan guru ini. Jadi suka saya ingatkan kepada kamu semua, wujudlah jalinan harmoni yang baik dalam kalangan guru-guru. Okey? Jadi saya rasa itu saja untuk mesyuarat pada hari ini. Bersurat. Terima kasih.